Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah pada pagi ini 31 hari bulan 1 2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Sad. Suratul Sad, surah yang ke-38, juzuk yang ke-23. InsyaAllah ayat yang kita akan baca bermula ayat 17 sehingga ayat 20. Pendek je, kita ambil kisah Nabi Daud alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Kisah Nabi Daud ni panjang, tapi kita ambil episod pertama ni sampai ayat 20 saja. Kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 989. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق الطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Tengok ayat 17. Isbir ala ma yaqulun. Bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa sahaja yang mereka katakan. Ayat ini, para pelajar sekalian, dalam siri yang lepas, ayat-ayat yang lepas kita dah dengar apa puak kafir katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata sahir, kazzab, perli Nabi, ajil lana, buat marilah Muhammad, kamu cakap tu, duk cakap kiamat, bila? Buat mari selalu. Maka Allah Subhanahu wa taala ajar kepada Nabi supaya bersabar ala safahatihim, di atas kebodohan mereka. Puak-puak bodoh tu Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, mu jangan duk peduli dengan dia. Teruskan tugas kamu, wa ma 'alaika illal balagh. Tugas kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Apa halangan, apa mereka perli, apa mereka kata, teruskan. Jadi kita hari ni pun kena belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak sampai hak Nabi ajar orang tentang, orang lawan, orang perli, sabar. Itu da'bul anbiya'i wal mursalin. Itulah cara yang telah dilalui oleh para nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam.
Maka Allah perintahkan di sini, isbir ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ma yaqulun, terhadap apa sahaja yang mereka katakan. Sabar ala ma yaquluhu musyriku qaumika min kulli ma yasu'uka min aqwalihim, apa saja puak-puak kafir daripada kaummu kata segala perkara yang menyusahkan kamu daripada perkataan mereka, perbuatan mereka, dan apa saja yang mereka kata, sabar. Itu Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW supaya sabar. Habis, apa contoh? Ayat ini nak menenangkan hati Nabi SAW. Allah kata apa? وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ, dan ingatlah akan hamba kami Nabi Daud. Siapa dia Daud? Yang mempunyai kekuatan dalam pegangan agamanya. Nabi Daud ni orang hebat. Zal aidi, zal quwwah. Daud ni orang yang punya kekuatan. Kuat dalam bab apa tu? Dalam bab pegangan agama. Kuat dalam apa? Dalam bab body dia kuat. Jangan kata Daud ni lemah, mentangkah kita dak Nabi kat lemah je. Pandai pergi tasbih ya, contoh lah. Macam setengah orang sekarang dah, oh dia ni lemah, tak boleh main tasbih ya. Lah, Nabi pegang pedang, pegang tombak. Dalam surah Al-Baqarah, tanda ni pelajar. Ayat 251, wa qatala Dawudu Jalut. Nabi Daud yang membunuh Jalut. Jalut ni, ingat kan masa tu Talut ni pemimpin, tapi panglima dia Daud. Nabi Daud ni pernah membunuh gedebel besar masa tu. Sang besar dunia masa tu nama Jalut dibunuh oleh Daud. Itu nada zal quwwah. Nabi Daud ni orang hebat, bukan main-main. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, dengar ni pakcik-pakcik, makcik-makcik, ahabbus salati ila Allah salatu Daud. Cara beribadat, melakukan salat yang Allah Ta'ala suka, cara Nabi Daud. Wa ahabbus siyami ilallah, cara berpuasa, puasa sunat, cara Nabi Daud. Ilallahi, siyamu Daud. Kana yanamu nisfal layli, Nabi Daud dia tidur separuh malam. Wa yaqumu sulusahu, dia bangun 1/3 malam pula. Wa yanamu sudusahu, dia tidur 1/6 malam, tidur balik. Yasumu yauman yuftiru yauman, sehari dia puasa, sehari dia tak puasa. Hadis ini dalam Bukhari, rawahul Bukhari. Jadi makcik-makcik kita, pakcik yang dah pencet-pencet ni, kalau kita tak ada kerja, tak ada dah kan, maka elok kalau boleh sehari puasa, sehari pun tak puasa. Malam pula bagi 3. Tidur awal malam, bangun tengah malam, tidur sekejap, lepas tu bangun balik tahajud di akhir malam. Kita ni bimbangnya kalau tidur pakai jadi lah. Hadis yang kedua daripada Abdullah bin Amr juga, Nabi bersabda tentang Daud, kana a'badan nas, Daud orang yang paling kuat beribadat. Hazal hadis rawahu Muslim. Hadis yang ketiga, hadis Amr bin al-As, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Hadis dia sama-sama saja. Abdullah bin Amr ni dia nak puasa sepanjang hayat, tak mau buka-buka. Balaghan Nabi, sampai maklumat ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa?
Ya Abdullah, sum siyam Daud. Mu puasalah macam Daud. Bagaimana? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Wa la yafirru idza laqa. Dia puasa sehari, dia buka sehari, bila berdepan dengan musuh, Daud tak akan lari. Hadzal hadis rawahu Bukhari. Maka itu tafsir ayat, tafsir hadis kepada ayat wazkur abdana Daud zal aidi. Daud orang yang kuat dari sudut fizikalnya, hebat dari sudut peperangan ketenteraannya, kuat dari sudut ibadatnya. Kita ni payah nak kumpul dua-dua. Kalau kuat ibadat kan tak pergi berjihad pula. Kalau kuat ibadat kan tak kuat pula dalam bab lain. Kuat makan kan tak kuat ibadat. Daud Allah Taala kumpul di zal aidi. Tengok akhir ayat Tuhan kata apa? Innahu awwab. Sesungguhnya ia Daud adalah sentiasa rujuk kembali kepada kami dengan bersabar mematuhi perintah-perintah kami. Nabi Daud sabar, awab, sentiasa kembali kepada Allah, banyak bertaubat, banyak bertadarru, berdoa, beristighfar, dan dia tak langgar perintah Allah, tak melakukan perkara yang Tuhan tak suka. Itu makna awwab. Daud awwab. Allahu Akbar. Itu sebab Allah puji Daud, kuat dan banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya ayat ini betul-betul nak beri kepada Nabi motivasi supaya tenang dalam menghadapi ujian kaum Quraisy. Lawan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut, jangan goyah, jangan mudah koyak. Tengok Daud. Ini contoh. Apa lagi yang Nabi Daud buat? Apa lagi kehebatan Daud? Tengok belajar ayat 18. Inna sakharnal jibala ma'ah. Sesungguhnya kami telah mudahkan gunung ganang turut bertasbih memuji kami bersama-sama dengan Daud. Yusabbihna bil ashi wal isyraq. Bertasbih memuji kami bersama dengan Daud pada waktu petang dan ketika terbit matahari. Tengok ni para pelajar, ayat ini juga menjadi dalil. Sebagai ulama ambil dalil salat duha, al-isyraq, waktu terbit matahari. Kita ni terbit matahari tak boleh solat lagi kan? Lepas 15 minit, 20 minit tu baru boleh. Maknanya itu yang panggil salatul duha. Salah satu daripada dalil salat duha bil asyi wal isyraq. Maknanya Allah Ta'ala permudahkan bukit bukau, gunung ganang bertasbih bersama Daud pada waktu irtifa'us syams. Matahari terbit, matahari naik, itu waktu duha. Ini kelebihan Nabi Daud alaihissalam. Walaqad atayna Dawud. Tengok dalam surah Saba, dalam surah Saba ayat 10. Walaqad atayna Dawud minna fadla. Ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayr. Kami telah beri kepada Daud kelebihan. Allah kata, hei bukit, awibi ma'ahu, kembalilah, ingatlah kepada Allah Ta'ala bersama dengan Daud. Wat-tayr, dan juga burung yang kita akan masuk dalam ayat 19 nanti.
Macam mana bukit-bukit boleh bertasbih? Kita ni pelik apa kak? Alat kita ada tangan kita hari ni. Ni. Orang Kelantan kata kakah ni. Tahu kakah ni? Alat ni. Besi. Lagi. Plastik. Boleh cakap ni. Boleh cakap tak? Boleh cakap. Boleh ngutuk orang. Boleh mengopak orang. Nasihat orang. Boleh juga. Pelik apa je Tuhan nak bagi bukit bukan bercakap? Pelik mu ni. Dalam surah Al-Isra, satu lagi dalil yang sama. Tanda pelajar. Dalam surah Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbih kepada Allah Ta'ala langit yang 7, bumi, wa man fihinna, dan segala isi kandungannya, segala pokok-pokok hayawan. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Semua benda bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu yang tak faham tasbih mereka. Kita kadang-kadang marah, kita nak tidur, bunyi cengkrik, bahasa Menata ni aku nak tidur. Lah, jangan sumpah. Dia bertasbih. Kata dia buat apa tu? Kita kata, kata panggil hujan dah. Panggil hujan apa, hujan turun dah. Dia tasbih. Jangan duduk main. Sebab itulah di antara yang Nabi kita larang, jangan maki ayam. Ayam kukuk pagi-pagi. Tolong kejut kita semaya subuh. Tahajud. Nah, ayam juga bertasbih. Semua. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kamu tak faham. Habis. Jadi tidak peliklah bukit bukau bertasbih ma'a Daud. Ayat 19. Wat-tayra mahsyurah. Wat-tayra mahsyurah. Dan kami mudahkan juga unggas, turut berhimpun untuk bertasbih memuji kami bersama-sama dengan Daud. Allahu Akbar. Kami permudahkan burung, segala jenis unggas, segala jenis burung, cocek bunyi tu, dia tasbih. Sambil-sambil dia tasbih, kita lalu bawah dia, pek atas kepala. Apa dia? Jangan marah, burung tasbih. Bersama dengan Daud. Kullun lahu awwab. Kullun lahu awwab. Tiap-tiap satunya mengulangi tasbih masing-masing menurutnya. Allahu Akbar. Kullun raja'un lah. Yusabbihu bitasbihi. Semua burung dia ikut tasbih Daud. Sebab itulah dipanggil tadi dalam ayat yang 10 surah Sabak kita baca tadi, walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awibi ma'hu wat-tayr. Burung-burung bertasbih bersama Daud. Diceritakan Nabi Daud ni suara dia sedap. Dia panggil mizmar, mazamir ali Daud. Nabi Daud dia tasbih, burung berhenti pakat tasbih belakang. Allahu Akbar. Hebat Nabi Daud. Zal aidi. Nabi Daud orang punya kekuatan. Kuat buat apa? Kuat beribadat. Alhamdulillah. Jangan ikut puak-puak penyebar cerita palsu. Dia ambil cerita Israeliat. Kononnya Nabi Daud ni, nanti hak ni kita cerita besok dalam ayat 21 nanti. Nabi Daud nak rampas bini tentera. Karuk itu cerita Israeliat nama dia. Cerita apa bang? Israeliat, mana cerita tak boleh pakai. Kerana dia menyentuh ismatul anbiya, kehormatan Nabi Daud alaihissalam. InsyaAllah cerita ni kita akan huraikan dalam ayat yang berikutnya dalam siri yang akan datang.
Mari kita pergi kepada ayat yang seterusnya lepas pada ini. Ayat 20. Wa shaddadna mulkah wa atainahu al-hikmah wa faslal khitab. Dan kami kuatkan kerajaan Daud. Satu. Serta kami kurniakan hikmat kebijaksanaan. Dua. Wa faslal khitab, dan kepetahan. Fasih. Petah berkata-kata. Fasih dalam ucapan. Dalam menjalankan hukum dan menjatuhkan hukuman. Nabi Daud ni fasih. Allahu Akbar. Tengok tafsir ayat kata apa. Wasyadad, yang pertama. Wasyadadna mulkahu. Dan kami kuatkan kerajaan. Ay qawwayna mulka Daud wa sabbatnahu. Kami kuatkan kerajaan Nabi Daud dengan sokongan-sokongan daripada, tengok ni, bukit buka duduk tasbih dengan dia, hayawan ikut dia, dan tak ada orang boleh jatuhkan dia. Mari pula anak dia menyambung Nabi Sulaiman dengan kerajaan lebih besar lagi. Mana hebatlah buat dia tu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa atainahul hikmata. Wa atainahul hikmata, dan kami kurniakan hikmat kebijaksanaan. Dua, ai atainahul qudrah. Allah anugerahkan Nabi Daud ni kuat, kuasa, kemampuan untuk meletakkan setiap sesuatu itu di tempatnya yang benar. Dengan ilmu, dengan maklumat, berdasarkan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, maka Nabi Daud dapat meletakkan sesuatu itu dipanggil hikmah. Hikmah ni apa dia? Apa makna hikmah? Kebijaksanaan. Kita letak satu benda di tempat dia. Itu hikmah. Sebab itulah kita kata kopiah orang pakai atas kepala. Betul? Kalau kopiah pakai di lutut, hikmah ke tidak? Tak hikmah. Selipar pakai di mana? Kaki. Ni kita capa habis letak atas kepala. La, tidak hikmah. Itu makna hikmah yang mudah lah. Simple dia punya huraian hikmah dengan makna yang simple, yang mudah. Allahu Akbar. Mana dia boleh letak di tempat kefahaman yang baik, kefahaman yang jelas, kefahaman yang jitu, kan? Jadi dia letak hikmah di situ. Yang ketiga, wa faslal khitab. Petah berbicara, fasih dalam kata-kata, ai wa ataina Daud al-fasla fil kalam fakana za bayanin wa fasaha. Kalau dia cakap, bahasa dia sedap. Dia kata suara dia merdu, bahasa dia pula hebat. Manakala zaman kita orang dewan bahasa, kagumlah dengan dia ni. Dia panggil apa bahasa kita sekarang ni? Sastrawan negara. Ini Nabi bukan main. Munshi lah. Dia panggil sastrawan negara. Tak adalah dia dengan Nabi main apa sastrawan negara. Itu zaman kita. Dan wa fil hukmi fasih, bijak Nabi Daud dalam memutuskan hukum. Dan Nabi Daud ni dia Nabi, Rasul. Dia juga sebagai ketua hakim negara yang menjatuhkan hukum apabila berlaku perbalahan, perkelahian. InsyaAllah para pelajar sekalian, kita akan tengok perkelahian orang mari balah depan Nabi Daud dalam sidi akan datang. Dia mari kelahi, mari berbalah, Nabi Daud AS menjatuhkan hukum.
Tapi ada lagi cerita lah. Beza di antara cara Nabi Daud berhukum dengan cara siapa? Nabi Sulaiman. Tapi yang ni kita nak apa ni? Nak dengar cerita yang Nabi Daud dulu. Sulaiman lepas pada ni pula. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah kita huraian tafsir ayat secara amat ringkas. Ayat 17 sehingga ayat 20. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Beberapa faedah. Pelajar-pelajar tunggu dengar dulu. Faedah kita ni pendek je. Kita habiskan dia insya-Allah. Dia panggil al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah dari sudut pendidikannya. Yang pertama, ayat yang pertama, wazkur abdana Daud. Ingatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat kepada perjuangan Nabi Daud alaihi salam. Perjuangan Nabi Daud. Mau kena ingat. Siapa dia Daud? Dua sifat Tuhan Allah Taala sifatkan dalam ayat yang kita baca ni. Zal aidi, kuat, innahu awwab. Tengok ayat 17. Zal aidi, yang pertama dia kuat, yang kedua dia banyak kembali kepada Allah. Maka dalam ayat ini para pelajar sekalian, dalam faedah yang pertama ini, letak nombor 1, Allah Ta'ala puji Daud sebab apa? Sebab dia kuat. Kuat apa? Kuat dalam melakukan ketaatan ibadat, dan kuat fizikal, tubuh badan dia kuat. Dia boleh berperang. Maka kita juga, bila dia kuat tubuh, dia kuat ibadat. Kita ni kadang-kadang tubuh kuat, duk main gym kau orang panggil. Hok main akak kuat. Pusat gym tepi masjid. Begini akak tu kuat. Orang bel tak pergi. Ini manusia lemah, nak tahu. Manusia kuat ke lemah? Kuat akak besi, lemah lawan syaitan. Oleh itu, Nabi Daud besi lembut di tangan dia. Jalut dia bunuh. Tapi dia kuat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, kuat melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kita nak. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah. Orang mukmin yang kuat sangat disayangi, disukai oleh Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Tapi kalau orang mukmin semuanya baik. Isu yang kedua dalam ayat yang sama, innahu awwab. Allah Ta'ala puji Daud sebab apa? Sebab dia ar-ruju' ilallah. Dia banyak kembali kepada Allah Ta'ala dalam semua perkara. Inilah di antara sifat nabi-nabi dan kehebatan kejadian mereka, sifat mereka, iaitulah banyak sentiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala puji Nabi Daud kerana banyak beribadat, banyak kembali kepada Allah. Maka kita yang tidak Nabi ni sepatutnya lebih kuat juga beribadat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 90, Tuhan kata, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang yang Allah Ta'ala beri hidayah, petunjuk. Kamu ikutlah cara mereka. InsyaAllah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita cuba berusaha untuk nak ikut gaya yang ditunjuk oleh Nabi SAW dalam beribadat. Kita pindah kepada al-fawaid al-ilmiyah. Faedah dari sudut ilmiah. Letak faedah yang kedua. Faedah yang kedua. Allah dalam ayat yang sama, ayat 17, Allah sebut isbir ala ma yaqulun. Sabarlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang mereka kata. Jadi ayat ini
Allah perintah Nabi sabar. Nak contoh siapa? Daud. Ini Daud ni menjadi ikon sebab dia dulu pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terkesan jugalah dengan serangan yang dibuat oleh puak-puak Quraisy. Dia kata Nabi bohong, Nabi ahli sihir, Nabi ni macam-macam dia punya tuduhan. Ialah Nabi sedih juga, berasa hati kata orang, berasa hati juga kan. Maka Allah kata isbir, sabar, jangan ambil, sabar, jangan duduk percaya kepada dia tu. Jadi Nabi SAW, Nabi yang sangat sabar, Nabi yang sangat kuat berjihad, Nabi yang sangat kuat beribadat, dipesan oleh Allah Azza wa Jalla, ya Muhammad isbir, mu ikut cara Daud yang sabar. Jadi ayat ini juga menunjukkan kepada mulianya Nabi Daud, sehingga Allah Ta'ala minta Nabi SAW tengok kepada Daud. Kita ni kan nak buat contoh kepada orang, carilah yang baik-baik, baru jadi contoh. Ini duk tengok orang karut-karut buat apa? Tengok kepada orang yang baik. Jangan tengok pada orang yang karut untuk dijadikan model. Ni tidak ni asal orang masyhur, selebriti, model belaka lah. Dia buat tu jadi belaka. Jangan. Kita ni ada cara tersendiri yang patut kita buat. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya ikut cara Daud. Ikut cara Nabi Daud alaihissalam. Baik, itu yang kedua. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Timbul soalan. Tulis soalan. Apakah munasabah? Apakah kesesuaiannya Allah perintah Nabi supaya sabar dengan kerenah yang dimainkan oleh Quraisy, dengan Allah suruh Nabi ingat kepada Daud? Apa sebab? Menarik ni soalan. Faedah yang ketiga berbentuk soalan. Mal munasabah. Munasabah apa? Allah suruh Nabi sabar, dia suruh ingat ke Daud. Isbir wazkur abdana Daud. Jawab. Tulis jawab. Anna zikra Daud, ingat kepada Nabi Daud dan Nabi selepas daripada dia dalam surah ini, Sulaiman dan lain-lain dalam surah ini, memberi penenang, penyejuk dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab nabi-nabi itu semuanya menang. Nabi dulu dihina, diancam, mereka menang. Dan Allah Ta'ala bantu pada mereka. Nabi Daud Allah Ta'ala permudahkan kepada dia, apa dia? Bukit, burung, semua bertasbih. Kerajaan dia kuat, besi-besi lembut di tangan dia. Dia pula qadi, hakim yang telus, yang boleh menjatuhkan hukuman. Di akhirat pula Nabi Daud ni tinggi, seolah-olah Tuhan kata macam inilah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama an'amna ala Daud, sebagaimana aku beri nikmat kepada Daud dengan nikmat-nikmat yang besar, begitulah aku beri padamu. Sabar. Fasbir wala tahzan ala ma yaqulun. Sabar, jangan sedih dengan apa yang mereka kata. Kemudian lepas pada ni, mari pula cerita siapa? Cerita anak dia Nabi Sulaiman yang begitu hebat. Sulaiman bukan main. Kerajaan dia lagi besar. Kan? Maka ayat ini tujuan dianya sebut nikmat yang diterima oleh Daud dan juga Sulaiman untuk apa? Nak menenangkan hati Nabi, nak menguatkan hati Nabi supaya Nabi lagi bersemangat untuk berjuang, untuk berlawan, untuk berdepan dengan geng-geng Abu Jahal dan segala pok-pok Abu yang lain. Lawan tetap lawan. Faedah yang keempat
dalam ayat yang sama, wazkur abdana Daud zal aidi innahu awwab. Allah kata, mu ingatlah Nabi Daud, dia kuat tapi dia banyak kembali kepada Allah. Maka ulama tadabbur kata Allah nyatakan di sini al-ilal wal asbab. Dinyatakan sebab kenapa Daud dijadikan ikon. Kenapa Daud dijadikan model? Li'annal jumlah, karena jumlah innahu awwab itu dipanggil jumlah ta'liliyah. Jumlah menyatakan sebab. Nabi Daud telah disifatkan dengan sifat kuat dan ibadat. Kenapa? Kerana dia banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka setiap kita yang banyak kembali kepada Allah, sudah pasti dia kuat dalam bab ibadat dia. Kalau fizikal lemah pun tak apa. Kadang-kadang fizikal kita lemah, nak belarak pun tak berjalan, tak kuat. Tapi kuat sudah ibadat. Dia kata, ustaz saya tak mampu dah nak pergi. Tapi tangan tu sentiasa tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mulut boleh bercakap, tengok orang bagi nasihat, bagi garis panduan, bagi bimbingan. Tak lekang daripada mulut kita duduk tasbih, ingat Allah. Kuat, alhamdulillah. Jangan kata kuat ni tu je lah. Jadi Allah Ta'ala sebut di antara waktu Nabi Daud beribadat bila bil-asyi, tengok dalam ayat, bil-asyi wal isyraq, petang dengan pagi. Mana dalil ini juga dalil supaya kita sentiasa berzikir pada waktu pagi dan petang. Zikir pagi petang ni jangan lupa. Sentiasa kita berzikir. Lepas subuh baca zikir pagi, lepas asar baca zikir petang. Dan jangan lupa salatul duha. Nabi sendiri sallallahu menamakan salat duha tu salatul awabin. Tulis awal. Salatul awabin hina tarmadul fisal. Solat orang yang baik-baik, salatul awabin, solat orang yang baik-baik ni ketika panasnya, anak unta panas dah. Bila tu? Waktu duha. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, orang yang hebat, orang yang awab, iaitulah orang yang boleh salat duha. Hebat ke tidak salat duha ni? Dia panggil salatul awabin. Salatul awabin. Ketika panasnya, anak unta panas, dia lari. Dia lari nak pergi berteduh tu. Itu dia panggil salatul awabin. Hadis ini alhamdulillah, salatul awabin, hadis ini sahih dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tulis hadis rawahu Muslim daripada Zaid bin Arqam. Satu hari Zaid bin Arqam ni sahabat, dia tengok orang duk solat duha, duk solat sunat waktu pagi. Dia bertanya, ama qad alimu anna as-salata fi hadhihi as-sa'a afdal? Sahabat-sahabat yang solat ni, awak tahu ke tidak solat waktu ni afdal? Tahu ke tidak? Sahabat tanya tabi'in lah. Qal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awabin hina tarmadul fisal. Solat orang baik-baik ni, orang awabin, orang yang banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla ketika panasnya anak unta. Jadi anak unta rasa panas, dia pun lari pergi berteduh. Itu dia panggil solat duha. Maka di sini para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, jangan lupa solat duha. Kita yang ikut kuliah ni habis kuliah ni masuk dah waktu duha. Tapi itu waktu awal waktu. Waktu duha yang betul-betul afdal bila? Nanti jam 9.30, 10 nanti. Ketika panas, itu waktu afdal. Dia kata waktu tu afdal. Waktu tu kita nak pergi pasar pagi, ustaz. Sabar sekejap, 2 rakaat aja duha. Tapi tuan-tuan yang tunggu di masjid sekarang, jangan lupa maya dulu. Kita ambil duha yang pertama ni sebab nak ambil pahala orang yang menunggu
Selepas subuh duduk sampai naik matahari. Selesai. Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah. Ini amalan kita hari-hari. Nah, selepas kita dengar tazkirah, mengaji tafsir ni, kita solat. Kemudian nanti panah kaki unta nanti, kita solat lagi. Dalam pukul 9.30, pukul 10. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam awabin. Allah puji Nabi Daud. Innahu awab. Kenapa kita tak memasukkan, tak calonkan diri kita dalam qafilatul awabin, dalam karavan, dalam kafilah, dalam kumpulan orang-orang yang banyak kembali kepada Allah. Mari kita solat duha, jangan lupa. Tak sudut kait lah dengan solat duha, dengan solat projek. Itu toke-toke punya solat. Tak setengah orang tu, saya solat duha tak berhenti Ustaz, sebab ni nak pergi atas tenda, projek sekian-sekian. Kita kata apa kena mengena projek tenda awak dengan solat duha? Kalau tak ada tenda, tak ada solat? Tak. Itu orang dunia dia mikir macam tu. Kita tak sepikir hak dunia, kita nak fikir hak akhirat. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri apa yang kita dapat. Allah Ta'ala masukkan kita dalam kumpulan awabin, orang yang banyak kembali kepada Allah. Faedah yang kelima, yang terakhir, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna. Kami permudahkan bukit bukau bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Termasuklah burung-burung. Macam mana kita duk fikir benda jamadat benda tak ada nyawa, bukit, pokok mana ada nyawa. Macam mana dia nak nak bertasbih? Kalau burung dia ada nyawa, dia bunyi, tapi dia tak ada akal, dia ada otak. Hak ni langsung tak ada. Jadi kita kata jangan pelik, tuan-tuan dan puan-puan. Anna lil jamadi iradatun. Benda yang pejar, benda yang kerah, benda yang tak ada nyawa ni pun ada juga kehendak dia. Ada juga kehendak dia. Sebab kalau dia tasbih, mana dia nak apa? Nak mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pokok-pokok ni dia ada kehendak dia je. Sebab itulah kadang-kadang bergoyang gini batang dia. Dia nak cari apa yang dia nak. Dia bayang di sini, dia pusing sini. Mana dia ada kehendak. Tadi Ana dah buat contoh dengan handphone kita ni. Daripada dia tu besi, plastik, dia juga boleh bercakap. Apa pelik Tuhan nak suruh bukit buka pokok kayu bertasbih? Kuasa Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam surah Al-Isra ayat 44 yang saya dah baca tadi. Tulis Al-Isra ayat 44. Semua benda, wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Semua benda bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu yang tak faham, kamu yang tak reti. Jadi kita kena tasbih. Pokok-pokok, bukit-bukit bertasbih, kita tak faham cerita lain. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Jangan duk pelik, di akhirat esok Tuhan kata aku tutup mulut kamu. Yang bercakap siapa? Tangan, kaki, anggota bercakap. Mana tangan ada mulut? Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa bagi mulut bercakap. Allah yang berkuasa bagi tangan bercakap. Apa yang pelik kita? Allahu Akbar. Kemudian di antara nikmat Allah Ta'ala kepada Daud, 3 perkara yang telah kita sebut tadi, iaitu kuat, bertasbih, banyak tasbih, kerajaannya kuat, dan dia punya hikmah dan kebijaksanaan di dalam apa? Di dalam melaksanakan hukum. Itulah nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Apabila kita ni dapat ilmu yang banyak, kita banyak kembali kepada Allah, kita banyak mengingati Allah, dan kita menjalankan hukum mengikut neraca syariat Allah Azza wa Jalla. Itu yang terbaik. Alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita, siri pertama bagi kisah Daud. InsyaAllah ayat 21 nanti kita akan masuk kepada bagaimana kebijaksanaan Daud itu terserlah. InsyaAllah kita akan bincang dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.